Kita teruskan friction. Friction dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Respon. Friction is geseran. Pandai. Okay, chapter objective for this chapter kita akan belajar berkenaan dengan to introduce the concept of dry friction. Okay, dry friction. Kita kena tahu what is dry friction and show how to analyze the equilibrium of rigid bodies subjected to this force. Yang second, kita akan equilibrium balik rigid bodies. Kan? Kita tahu what is dry friction, lepas tu kita nak analyze menggunakan persamaan keseimbangan equilibrium of rigid bodies to present specific application of friction force analysis. Okay, macam mana kita nak tunjukkan aplikasi yang spesifik untuk friction, geseran ni on wedges, screw, belts and bearing. Okay, pada dipanggil apa? Wedge ni yang macam baji tu. Screw, belts, okay, belt yang tali dan bearing. Okay, di dalam satu bearing tu. To investigate the concept of rolling resistance. Okay, geseran tu bukan saja kalau kita tolak suatu barang tu atas satu permukaan kasar. Okay, itu adalah geseran. Dia bila kita rollingkan suatu objek dan objek tu bersentuh, itu juga adalah salah satu geseran. Okay, jadi kita tengok apa itu geseran. Okay, characteristic of dry friction. Friction is force that resists the movement of two contacting surface that slide relative to one another. Maksudnya apa? Dia kata friction is a force. Okay, geseran adalah daya yang menghalang daripada pergerakan dua surface yang bersentuh. Okay, dua surface yang bersentuh yang slide relative to one another, yang mana dia bergerak secara relatif antara satu sama lain. Iaitu contohnya bila ada satu objek. Okay, saya tunjuk sini. Bila ada satu objek dekat sini, okay, kita nak gerakkan dia ke arah ke kanan dengan kenakan satu daya force P. Okay, daya P. Okay, objek ini mempunyai berat W. Okay, kita ada berat W. Daya P ni akan tarik objek ini ke kanan. Daya yang menghalang daripada objek itu bergerak ikut arah daya yang dikenakan. Kalau daya dia ke kanan, okay, daya dia arah ke kanan. Okay, jadi objek ni sepatutnya akan bergerak ke kanan ke kiri. Akan bergerak ke kanan. Okay, dia ada daya berat dia W. Okay, jadi daya geseran adalah daya yang menghalang daripada pergerakan objek ni. Okay, resist the movement of the object. Maksudnya arah dia akan berlawanan dengan arah P tu, iaitu arah macam tu. So this is, okay, kita boleh kata FR. Okay, friction force of resistance force FR. Okay, boleh juga gitu. Okay, maksudnya daya geseran yang menghalang pada objek ni. Okay, kemudian, okay, yang ni adalah definition of friction. Friction is a force that resists the movement of two contacting surface that slide relative to one another. Sama juga yang tadi lah. Okay, maksudnya daya yang menghalang daripada pergerakan dua objek yang bersentuh. Dia mesti bersentuh. Okay, kalau tak bersentuh, itu bukan friction. Okay, kalau tak ada apa-apa yang bersentuh, itu bukan friction. Faham? Okay, that slide relative to one another. Okay, friction ni bukan saja bersentuh tu adalah surface yang rigid bodies. Maksudnya kalau benda yang keras dia bersentuh, okay, tak akan menghasilkan geseran. Bukan itu saja. Kalau satu benda yang keras dan satu lagi yang lembut, contohnya angin. Okay, contohnya angin. Kita nak kereta, lepas tu letak tangan kat luar ke, letak kepala kat luar ke, kan kita rasa geseran angin tu datang ke muka, kan? Pergerakan angin tu akan melalui surface muka kita. Contoh, kan? Jadi ada geseran disebabkan angin.
Okay, itu juga adalah salah satu geseran. Jadi kita tengok type of friction yang ada. Okay, dry friction ataupun kita kata column friction, contacting surface with no fluid. Maksudnya dia bersentuh tu, contohnya kalau objek ni, okay, dia bersentuh dia kat mana? Bahagian bawah ni. The friction akan berlaku pada bahagian bawah objek ni. Okay, bila kata dry friction, dia friction yang berlaku tanpa kehadiran fluid bawah ni, tanpa kehadiran fluid. Maksudnya tak ada air ke, tak ada minyak ke apa bawah ni. Okay, itu adalah dry friction. Bila ada air ke apa, dia tak panggil dry friction lah. Okay, dengar tak? Dengar sir. Dengar. Tadi siapa yang tak dengar ni? Syahibuddin? Tak ada suara. Syahibuddin dengar tak? Budin? Ada? Ada sir, ada. Tadi kata tak ada tak? Okay, so clear itu dry friction. Factor that can effect tu tak apa, kita tak payah tengok lagi. Okay, bila kita kenakan satu daya pada satu objek, okay, dia akan ada dry friction, dia akan ada friction yang menghalang pada objek ini bergerak, okay, iaitu Fs. Okay, kalau kat sini dia kata adalah kenapa ini beza? Ini Fs, ini adalah Fk. Okay, Fs adalah friction yang berlaku ketika dia dalam keadaan statik. Okay, keadaan statik. Contohnya, kita ada satu objek. Okay, sebagai objek tengok Okay, nampak tak? Nampak. Alright. Okay, ni praktikal terus ni. Okay, satu objek ni, saya kenakan daya, saya tarik dia ke sana ataupun saya bagi force ni. Okay, bila saya kenakan force, dia masih tak bergerak. Force ni sikit lah. Okay, force yang sedikit, dia tak bergerak lagi. Bila kita naikkan lagi, baru dia akan bergerak. Force yang masa kita tolak tu dia tak bergerak. Okay, force ketika dia tak bergerak tu, okay, itu menunjukkan bahawa friction maknanya bahagian bawah ni, bahagian bawah surface antara ni, okay, adalah lebih tinggi daripada daya yang kita kenakan jari saya ni. Okay, maknanya jari ni force dia lagi rendah daripada friction yang kat bawah ni. Ya, sebab tu dia tak bergerak. Dan tapi dia ada friction kan? Dia ada friction. Friction tu yang menghalang daripada force ni menolak objek ni. Okey, sekiranya friction bawah ni lebih tinggi daripada yang atas, jadi objek ni takkan bergerak. Faham? Tapi bila force ni lebih, force jari saya tolak ni lebih daripada friction bawah tu, barulah objek ni akan bergerak. Okey, itu ada dua keadaan. Itu yang katakan bila daya tu adalah lebih rendah pada friction, itu adalah dalam keadaan statik, dia tak bergerak. Okey, dia tak bergerak. Bila tak bergerak, okey, daya Fs itu kita panggil Fs lah. Bila dia dalam keadaan statik, dia ada friction dia lebih tinggi daripada P. Okey, jadi persamaan Fs itu adalah sama dengan mu S darab N. N ni apa? What is N? Dia punya tu berat. N is normal force. Okay, tak kisahlah kalau kat sini dia hanya ada satu je W, so N ni adalah sama dengan W lah.
Kan, sama dengan berat dia lah. Okey, tapi kalau force dia ada satu lagi daya ni, so N dia bukan W saja. N dia sama dengan force ni lagi kan. Kita kena tambah lah force tu dan W pada paksi Y. Okey, sama dengan normal force N. Normal force ni. Okey. So, kalau kita nak kira Fs ni adalah kita guna perkali statik. Perkali statik simbol dia mu S. Okey, mu S. Ini dia akan bagi coefficient of static friction mu S darab dengan N, barulah kita dapat Fs. Okey, friction pada surface tu. Okey, pada surface objek tu. Alright. Sekiranya daya tu ni P lebih daripada Fk, kita tak boleh guna mu S lah. Tak boleh lah. Kita kena guna satu lagi mu, kita panggil mu K. Mu K adalah coefficient of kinetic friction. Okey, geseran disebabkan kinetik. Okey, yang menyebabkan kinetik. Mu K. Value dia akan lain. Jadi kita kena tahu sama ada objek tu bergerak ke tak. Kalau tak bergerak, kita guna mu S. Kalau dia bergerak, kita pakai mu K untuk cari friction dia, Fs. Okey. Dan daya ni, bila daya macam ni, Newton normal force bukan betul-betul di bawah gravity dia. Titik tengah ni kan, dia ada jarak sikit dan jarak dia adalah X. Kita tak tahu jarak tu, kita kena kira lah X tu, dia ada X normal force. Friction pun kat situ. Ni pun sama pula ni ada mu S, lepas tu R ni resultant lah. Kita kira lah, kalau ada Fk, ada N, dapatlah Rk. Okay, resultant force dia, dan boleh dapat angle dia. Kan? Angle dia dalam phi. Ni panggil phi. Wah, phi ada ni. Tak bangun lagi. Tak bangun lagi. Okey, ni phi Phi mana angle antara Rk dengan N tu. Okey, dalam ni. Mu phi K. Phi K, yang ni phi S. Sebab apa? Kena beza dua. Yang belah sini adalah static, yang sebelah kanan adalah kinetik. Bila objek tu bergerak. Bila tak bergerak, kita pakai static. Bila bergerak, kita pakai kinetic friction. Okey. Boleh beza static dan kinetik. Okey, contohnya ini ditolak satu almari. Okey, motion dia akan bergerak ke kanan bila pushing force ke kanan, dan friction, force of friction akan melawan daya yang ditolak tu. Okey, tolak tu. Contohnya, bila satu objek, kenapa bila satu objek yang kecil, okey, kita lukislah. Satu objek ni dengan satu objek yang besar. Okey, kita gunakan force. Okey, force yang sama, P. Okey. Yang mana akan bergerak? Yang A ke yang B? Yang mana perlukan daya yang lebih rendah daripada yang satu lagi? So yang A perlukan daya dia rendah sikit je untuk menggerakkan A, dan P kat sini, P yang second ni perlukan daya yang banyak untuk kita tolak B. Sebab apa? Sebab dia ada dua faktor kat sini. Faktor yang pertama adalah disebabkan berat dia. Okey. Berat A adalah lebih ringan daripada berat B. So kalau kamu nak tolak satu benda yang berat, kamu perlukan daya yang lebih berbanding dengan
benda yang ringan. Benda yang ringan lebih mudah ditolak berbanding dengan benda yang berat. Second, katalah berat A, WA sama dengan WB. Berat dia sama. Okey, berat sama walaupun dia kecil tapi berat dia sama. Yang mana lebih mudah? B. Sama je kak. Berat sama. Kata 10 kilo, yang besar tu pun 10 kilo kak. Yang mana lebih mudah? A. Lebih mudah. Sebab Buat Bagi permukaan dia kecil. maksudnya surface yang bersentuh tu besar ni je. Yang B ni besar. Kan? Jadi mu kat sini ni mu A. So mu B lebih besar daripada mu A. Maksudnya perkali ni akan jadi lebih besar daripada perkali A. Permukaan yang bergeser tu lebih tinggi daripada permukaan A. B lebih tinggi daripada A. Permukaan yang bergeser. Yang bergeseran, friction. Okey. Walaupun berat sama, tapi faktor lain adalah permukaan yang friction tu. Permukaan friction. Friction area dia lebih besar daripada A. Jadi A lebih mudah tolak banding dengan B. Alright. Kalau dia bagi pun sepatutnya mu B perkali coefficient of static friction dia adalah lebih tinggi, B lebih tinggi daripada mu A. Okey. Setelah tu, lepas tu kita tengok type of friction. Dia ada 4 jenis friction. Yang pertama ini static friction. Okey, yang kita kata second, bila kita kata kinetic tu adalah sliding friction ni lah. Sliding friction ataupun kita kata static dia tak bergerak, sliding yang bergerak, yang kinetic tadi. Okey, ni satu, ni dua. Okey, sliding motion. Yang first tak ada motion, tak bergerak. Okey, yang kedua dia bergerak. Okey, dia slide. Dia boleh slide. Okey. Yang ketiga adalah rolling friction. Apa contoh friction, rolling friction ni? Contoh rolling friction. Baru bangun Wafi. Oh, baru masa lepas pula. Aduh. Oh, okey. Okey, rolling motion. Contoh. Rolling friction Tayar. macam mana? Tayar. Okey, tayar apa? Tayar lori. Tayar motor? Sama Okey, sama je. Tayar apa pun, janji tayar tu dia bersentuh dengan jalan kan, dia akan hasilkan rolling friction. Okey, sebabkan tayar tu dia berpusing kan, dia akan menyebabkan rolling friction. Okey, yang fourth, yang keempat, motion through air. Motion through air dengan motion through water. Okey, kalau kapal terbang dia ada air friction. Maksudnya kalau kapal terbang macam ni, udara ni akan dia akan kena setiap surface. Okey, setiap surface kapal terbang tu. Okey, dia akan kena. Ini akan menghasilkan friction. Ini semua adalah friction. Air friction. Okey, contohnya ikan. Ini adalah disebabkan air. Okey, friction disebabkan air. Dia ada viscous friction. Okey, air dia friction dia antara air tu dengan kulit ikan tu kulit ikan. Dia punya skin itu. Alright, itu adalah viscous friction. Yang atas air friction. Kita ada rolling friction.
Kita ada static and sliding friction. Okay. So, clear what is friction? Macam mana kita nak kira static friction? Macam mana kita nak kira kinetic friction? Okay. Fs dan Fk. Kena tahu beza kan? This is static. This is kinetic. Okay, kinetic bila dia bergerak, walaupun dia bergerak dia tetap ada friction, dan tak bergerak dia tetap ada friction. Okay, antara mu s dengan mu k, yang mana paling besar? Yang mana besar? Lebih besar lah maksudnya. K. Ha? K. S kot sebab tak boleh bergerak. Mu s lebih besar daripada mu k. Okay, mu s lebih besar daripada mu k. Sebab kan kamu akan jumpa, kalau nanti kamu belajar, kamu akan jumpa satu keadaan, satu situation, maksudnya kita kena tolak lebih sikit barulah benda tu bergerak. Okey, contoh tolak kereta tak bergerak kan, kereta tak hidup, kamu tolak. Masa awal-awal tu nak tolak tu memang kuat, kita perlu direct force yang banyak, tolak. Once dia dah bergerak, senang tak tolak? Senang sikit. Kata dia dah bergerak sikit kan, kita tolak sikit je, force kita kenakan pun tak banyak dah. Yang banyak masa kita awal-awal nak tolak tu, bila dia dah lepas daripada mu s tu, okay, bila dia lepas daripada static friction tu kan, lepas tu kinetic friction tu jadi lebih mudah sebab dia ada daya gerakan tu yang membantu pergerakan friction tu. Okay, membantu kita, daya tu ada lebih daripada friction. Kalau kita plotkan graf, dia akan jadi macam tu. Okay, ini mu s, sorry. Okay, dia akan naik, contohnya ini dia akan lebih sikit, lepas tu dia turun tu. Maknanya ke atas ni, yang ni mu s, mu k dia lagi rendah, semakin rendah. Kalau semakin laju benda tu kita bergerak. So mu s lebih tinggi daripada mu k sepatutnya. Okay, kalau kamu tengok dia bagi dua mu, dia tak bagi tahu ini static ke ini kinetic. Yang paling tinggi adalah static. Okay, static. Okay, back to our textbook. Tengok sini. Okay, ini dia punya teori lah. Ada tak buku ni? Ini boleh download daripada internet, cari je Hibbeler Statics textbook ke apa ke, ada, boleh download. Okay, ni cari Vs. Okay, tangent Fs bagi N, mu S N bagi N, dapat tangent mu S. Okay, tangent mu S untuk cari Qs. Dia ada relationship ni. Okay, nak cari angle mu S tu adalah tangent mu S. Nak cari Vs adalah tangent mu S. Kita tengok typical values for mu S. Okay, ni yang standard yang biasa orang dapatkan static friction dia. Metal on ice. Satu metal duduk atas ice. Okay, ice, licin. Ice dia brittle, dia licin kan. Jadi contoh on skating atas ice. Okay, friction dia 0.03 to 0.05. Rendah ni. Friction ni sikit je. Dia tetap ada friction, tapi friction dia, static friction dia kecil, 0.03. Wood on wood. Kayu antara dengan kayu kan, dia kasar, lebih kasar sikit. Jadi friction dia lebih tinggi, 0.3 and to 0.7. Okay, leather on wood. Leather dia permukaan dia yang dia lembut, okay? Dia lembut, tapi dia permukaan dia pergeseran dia tinggi juga. Okay, bila dia duduk atas kayu permukaan yang kasar kan. Okay, jadi 0.2
to 0.5. Leather or metal 0.3, 0.6. Lagi tinggi ni aluminium on aluminium. Okay, aluminium dengan aluminium bila duduk dua surface dia contact, okay, dia akan ada friction yang lebih tinggi compare dengan yang lain-lain tu. 1.1 to 1.7. Okay, mu S ni. Alright, ni untuk mu K, FK yang tadi saya tunjuk. So sama juga kalau kita nak cari angle of kinetic friction tu, dia adalah persamaan dia tangent uptangent mu K, uptangent mu K. Okay. Okay, tadi saya cakap mu S lebih besar daripada Vs, angle static friction adalah lebih tinggi daripada kinetic friction. Okay. Ini ada relate dengan yang tadi juga mu tu. Okay, tapi ini untuk angle. Angle static tu lebih tinggi daripada angle kinetic. Yang tadi ni. Ni kata ni. Okay, maksudnya for static, okay, daya kita kena untuk objek tu bergerak sampai Fs ni, paling tinggi ni. Okay, once dia dah bergerak, dia dah lebih daripada static friction tu. Okay, Fk dia, daya dia akan jadi lebih ringan. Jadi dia turun bawah ni, semakin lama semakin ringan. Bila dia bergerak, ni bergerak, motion, this is no motion. Ini static, okay, ni kinetic. Okay, macam daya untuk tolak yang awal-awal tu yang lebih tinggi daripada daya yang selepas dia bergerak. Kalau nak ni, bayang macam tadi lah, kita tolak kereta. Okay, awal-awal nak tolak tu lagi kuat kita kena tolak sebelum dia dah bergerak tu, dia jadi lebih ringan. Ini 45 degrees apa. F is a static frictional force if equilibrium is maintained. F is a limiting and static frictional force when it reach a maximum value needed to maintain equilibrium. Untuk equilibrium dia kena maintain sampai maximum. F is a kinetic frictional force Fk when sliding occurs at the contacting surface. Okay, bila dia bergerak, okay, friction force Fk. Bila dia dah sliding, dia dah bergerak, slide. Characteristic of direct friction, okay, ni tak apa, tak payah tahu. Okay, problems involving direct friction, type of friction problem. Okay, contohnya macam ni, kalau ini dia ada berat dia, lepas tu friction yang dekat sini, dia contact dengan surface, dengan dinding. Of course dia akan ada friction ke atas yang menghalang daripada stick ni jatuh ke bawah. Dia ada friction. Bila bersentuh mesti ada friction. Sebab berat stick ni dia akan tarik stick tu turun bawah. Tapi disebabkan ada friction kat sini, Fs ataupun Fr kat sini, friction ni akan menghalang dia daripada jatuh ke bawah. Dan kat sini pun ada. Sini pun bersentuh dekat A. Dekat A ada friction, dekat B pun ada friction. Okey, dua friction yang menghalang daripada stick ni jatuh ke bawah. Ini punya ni Ini dia punya free body diagram. Ada force, ada friction. Okey, nampak satu NB ni akan arah ni. Kenapa NA ke atas, NB ke kiri? Kenapa NA ke atas, NB ke kiri? Sebab dia punya normal force. Okey, bila kita normal force, dia mesti 90 degrees dengan surface. Sekarang ni surface dinding macam ni. So force normal force adalah 90 degrees lah. So sekarang lantai dia macam ni. Yang bahagian bawah lantai. So normal force 90 degrees. So ini adalah normal force ni. Okay. Arah ni kena tahulah. Pergerakan objek tu arah ke mana. Jangan buat friction arah ni pula. Friction arah ni sekiranya okay, dia bukan berat ni, dia naik ke atas. Pergerakan dia naik ke atas. Okay.
then dia akan melawan friction ni. Okey, okey. Contohnya macam ni, okey. Dia ada satu point force dia tak sebenarnya kat tengah. Untuk K macam ni, dia force dia dari atas. Okey, kita kena kira macam mana kita daripada topik ni juga, okey, friction ni juga kita boleh tahu sama ada almari ni, okey, almari ni akan bergerak friction ataupun dia tak bergerak pun tapi dia jatuh ke bawah, dia berpusing. Kan? Pernah tolak almari tak? Pernah tolak tak? Pernah Pernah ingat? Pernah. Boleh jadi sesuatu kan? pernah tolak. Kan? Maksudnya kalau K macam ni, sama ada almari ni akan jatuh ke bawah macam ni ataupun dia akan bergerak. Itu kita kena kira berapa friction yang bahagian bawah ni. Friction ni dia boleh jadi dua keadaan macam ni lah. Kalau friction betul-betul kat ujung ni, okay, dia akan create satu moment, akan menyebabkan sebenarnya dia tak bergerak, dia pusing bawah sebab friction bawah lagi tinggi daripada daya yang atas ni. Okay, dia akan menghasilkan moment, bukan menghasilkan force tapi menghasilkan moment. Okay, so kalau kita tolak ke atas dia berpusing. Okay, macam mana cara dia nak bagi dia bergerak? Tolak kat bawah. Tolak bawah. Endahkan sikit kat tangan, tolak bawah ni. So bergantung pada H ni. Okay, H ni kita boleh turunkan P ni, buat turun bawah. Sini P dia. Okay, barulah benda ni akan slide. Dia bukan jatuh, dia akan slide. Okay, equilibrium versus frictional equation. Okay, kita tengok satu contoh. Okay, habis contoh ni habis lah. The uniform crate shown in figure 8.7 has a mass of 20 kg. Okay, berat dia 20 kg. Maksudnya ke bawah lah kan, W 20 kg. Kita tulis W sama dengan 20 kg. Sebab W kita kena darab terus lah dalam Newton. If a force P is 80 Newton is applied to the crate, determine if it remains in equilibrium. The coefficient of static friction is dia bagi dah static friction 0.3. Okay, jadi berapa friction dia? Saya tak kena cos 30 lah. Kenalah. Maksudnya Newton dia normal force adalah bawah ni kan. Normal force kat situ. Okay, normal force dari bawah. This is normal force. Okay, jadi kalau friction dia itulah kanan, so friction dia sepatutnya arah ni lah, Fs. Okay, Fs sama dengan mu S darab N. N boleh dapat tak? Daripada persamaan summation of Fy sama kosong, dia kata equilibrium kan, remains in equilibrium. So ke atas adalah positif, jadi kita ada N tolak W tolak P sin 30 sama dengan kosong. Kat sini Okay, dapat tak ni? Ni persamaan ni dengan yang second ni. Okay, negatif 80 sin 30
Tolak 80 bukan negatif 80. Tolak 80 sin 30 sebab dia ke bawah kan. Dia turun ke bawah. Tambah NC. NC tu normal lah. Normal force dia N ke atas. Okey, positif NC. Tolak 196.2 Newton. Tu berat dia. W tadi 20 darab 9.81. Dapatlah 196.2 dapat Newton. So ini persamaan dia. Okey, W kita dah ada, P pun dah ada. Dapatlah N kan. So N kat sini, NC dia adalah 236.2 Newton. Okey, kalau persamaan Fx kat sini kita ada summation of Fx sama dengan kosong, ke kanan positif. So kita ada 80 cos 30 positif. Okey, tolak Fs sama dengan kosong. So Fs sama dengan 80 cos 30. Okey, dapatlah ini. Dapatlah F 69.3. NC tadi normal force 236.2. Soalan ni tak tanya apa pun. The uniform crate shown in if a force P 80 Newton is applied to the crate, determine if it remains. Oh, nak tahu sama ada dia masih dalam equilibrium ataupun tak. Maksudnya dia bergerak ke tak. Bila dia bergerak, dia dah tak equilibrium lah. Dia akan bergerak. Okay. Ini back to Newton's first law. Okay. Newton's first law, second law kan. Newton's law lah maksudnya. Kalau dia equilibrium, dia tak bergerak. Okay. Dia remain dalam keadaan asal. Okey, bila kita buat ni, okey, kita tahu okey, angle kat sini ya. Ni Newton, ni normal force, ini Fs. Ini normal force, ini okey, ni R dia. Ini adalah V, Vs. Okay. So Vs satu lagi, dia nak kira normal force ni dengan ni berapa. Dia ada value X ni. Normal force untuk friction ni bila dia bergerak, normal force bukan kat tengah-tengah. Dia ada jarak dia, iaitu ini X. Okay, jarak dia adalah dalam kat X. Bila X, kita macam mana nak dapat X ni? X ni daripada persamaan moment. Okay, persamaan moment, kita buat persamaan moment pada point ni, pada point tengah tu, kat sini ya. Ni kat sini. Sebab apa? Kat sini dia ada normal force, dia ada Fs, friction. So kita tak perlu kira dah. So moment dia hanya disebabkan W dengan P ni saja. So buat persamaan dia 80 ini. Okey, sorry bukan kat sini. Titik dia kat tengah. Okey, titik dia kat sini. Cari moment kat sini. Sebab kita nak cari X kan, kita nak cari X. Okay, cari moment kat sini, iaitu N ni dia akan darab dengan X, menghasilkan ni kan, lawan jam, positif. Lepas tu P ni, okay, P ni pecah dua lah, satu arah ke bawah, satu arah ke kanan. Dapatkan moment P ni, dapatlah persamaan macam ni. 80 sin 30 darab 0.4 tolak 80 cos 30 darab 0.2 tambah NC darab X sama kosong. Okey, ni kita nak tengok sama ada dia equilibrium ataupun tak. Bila kita dah buat persamaan ni, NC dah ada. Okey, ni semua value dah ada. Okey, kita boleh dapat X. X dia adalah negatif 9.08 mm. Kenapa negatif? Dia ada discuss kat sini. Since X is negative,
it indicates the resultant normal force acts slightly to the left of the crate center line. Okay, maksudnya resultant force dia bergerak ke kiri sikit daripada center line. Center line kat sini. Center line kat sini. Okay, dan dia duduk sebelah sini sikit. Sikit je, 0.9 mm sebelah kiri. No tipping will occur since x equal to x below than 0.4 meter. Also, the maximum frictional force which can be developed at the surface of contact is Fmax. Ini kalau nak cari Fmax, friction maximum untuk static, kita dapat 70.9. Okay, 70.9. Since F is F 69.3 mana? Okay, since kita dapat banyak ni, okay, kalau maksimum dia banyak ni, kita dapat banyak ni ya, the crate will not slip. Okay, dia takkan bergerak. Not slip maksudnya dia slip, dia tak slide lah. Walaupun is very close to doing so, maksudnya sikit lagi ya. Kalau dia dah lebih pada friction maximum ni, crate tu akan bergerak. Okay, tapi sekarang kita dapat friction dia hanya 69.3. Kalau maksimum sepatutnya 70.9. Dia tak lebih pada ni. Jadi crate tu dia static lagi. Okay, dia masih tak bergerak. Jadi dia dalam keadaan equilibrium. So jawapan dia kat sini. Determine if it remains in equilibrium. Yes. Faham? Okay. So 955 dah kat 10. Any question? Setakat ni tak ada lagi sah. Tak ada lagi. Bagus. Okay, banyak soalan ni kat sini. Kat dalam buku banyak. Dah tahu kan macam mana nak tengok soalan-soalan final? Yang saya bagi tu lah. Tengok video tu. Carilah, buatlah sebanyak mana soalan yang ada. Kalau nak buat soalan ada, jawapan tak ada lah. Okay, skema dia tak bagi. Dia bagi jawab soalan saja. Boleh download kat situ. Bukan saja kat fakulti kita, fakulti lain pun yang offer subjek static ni. Jadi boleh download juga. Tengok soalan dia macam mana. Boleh tengok setiap sem. Dan boleh buat sama-sama lah. Buat, lepas tu share kawan ke, bincang. Okay. So saya tak perlulah bagi soalan. Okay. Kalau tak ada soalan, kita stop kat sini Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.